Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang diberi ringkasan jalan mereka menuju ke jalan Allah. Kitab ini kitab yang menyebut tentang adab-adab dan cara-cara seorang yang berjalan mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, ataupun disebut dengan nama kitab Tazkiyatun Nafsi, pembersihan jiwa daripada akhlak yang tidak baik, daripada sifat-sifat yang keji dan kotor, ataupun dalam bahasa sekarang ini yang mudah kita faham dipanggil kitab tasawuf. Kita sudah masuk kepada bab yang ke-12, Babul Uzlah. Bab beruzlah. Apa dia uzlah ni? Mengasingkan diri untuk beribadat. Jadi kita tak bercampur dengan orang, untuk kita tumpukan kepada ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, mana lebih afdal. Jadi dalam kitab kita ni akan bawa dua pandangan ulama. Ada kumpulan yang mengatakan afdal uzlah, duduk diam. Ada yang mengatakan afdal kita bercampur dengan orang ramai untuk memberi nasihat pada mereka, menyampaikan yang benar dan sabar di atas kerana orang-orang yang menentang kita. Ulama berselisih pendapat dalam menentukan manakah yang lebih afdal antara beruzlah dan bergaul dengan masyarakat. Masing-masing mempunyai kelebihan dan faedahnya yang tersendiri. Jadi Syekh kata apa? Dua-dua tu ada belaka. Ada yang kata uzlah baik, ada yang kata bercampur baik. Masing-masing ada hujah. Kita tengok hujah, apa kita tengok mana yang sesuai dengan kita. Kebanyakan golongan zuhud, orang-orang yang memilih beruzlah, antara mereka ialah Al-Imam Sufyan Al-Thawri, Ibrahim Ibn Adham, Daud At-Ta'i, Al-Fudail Ibn Iyad, Bishrul Hafi dan lain-lain. Juru komentar kitab ni kata apa? Biodata dan riwayat mereka adalah terkenal dan masyhur. Selesai masalah dia. Masalah kita ya tak kenalnya. Dia kata masyhur dah. Maknanya ada banyak kitab-kitab yang ditulis tentang ini. Bagi ana lah, memandangkan tokoh-tokoh yang besar ini, kadang-kadang di fakta-fakta tentang mereka banyak masuk tambahan-tambahan. Jadi kita mengharapkanlah masyayikh, syekh-syekh kita, ustaz-ustaz kita yang boleh meneliti maklumat-maklumat sahih tak sahih fakta ni, sangat kita harapkan supaya mereka tampil untuk menulis tokoh-tokoh seperti ini. Kerana saya bimbang macam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, seorang ulama masyhur, orang yang hebat, tapi kalau baca biodata dia, kita tak tahu mari daripada mana. Sampai dia boleh ambil kain serban dia boleh lontar kepada malaikat maut kerana ambil nyawa anak makcik tu. Hebat. Sekarang ni pula sudah masuk di sini, di negeri kita ni sudah masuk satu program baru, iaitu wacana kepada tafsir Al-Jilani. Setelah kita teliti komentar para ulama, di antaranya Syekh Ramadan Al-Buti. Ma'ruflah Syekh Ramadan Al-Buti ni lebih mirip kepada Sawh dan sebagainya, kitab dia syarah kepada Hikam. Tapi Ramadan Al-Buti komen kitab ni, dia kata aku tidak percaya ini daripada kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Barak, mana aku lepas, anak aku tak percaya. Jadi tiba-tiba kita bawa, jadi ulama-ulama tafsir yang komentar, dia kata tafsir Jilani ni tafsir sufi, banyak masuk ajaran-ajaran yang pelik-pelik dalam tu. Jadi kena hati-hatilah. Maka kita kata tak apalah, yang Syekh ni itu manhaj dia buat. Dia kata biar data riwayat hidup mereka terkenal dan masyhur. Kita kata jazakallahu khairah. Cuma kita mengharapkanlah para masyayikh supaya tampil untuk beri maklumat tentang ulama-ulama yang besar seperti ini. Kadang-kadang kita keliru di antara mana yang benar dan mana yang dibuat-buat di atas nama mereka. Itu pandangan yang pertama. Beberapa orang nama telah disebut. Ada di kalangan ulama yang memilih untuk bercampur gaul dengan masyarakat, seperti Sa'id Ibn al-Musayyib, Shuraih Al-Qadhi,
Asy-Sya'bi, Abdullah ibn Mubarak dan lain-lain rahmatullahi ta'ala alal jami' memilih bercampur lebih baik. Memang sungguh, tengok Abdullah Mubarak di antaranya seorang mujahid. Setahun dia berperang, setahun dia pergi haji. Kita kalau pergi haji setiap tahun tak berperang pun masalah juga kan. Tapi ingat, pergi haji pun macam berperang dah zaman moden ni. Banyak sangat cerita-cerita yang pelik. Allahu Akbar. Saya kalau musim haji, kita musim haji kan dulu kemah ramai-ramai. Sebelah kemah kita ni macam-macam zikir pelik-pelik mari. Sekali yang saya terkejut, kita tengah ceramah. Tengah-tengah ceramah bunyi sebelah kemah sebelah tu, saya berhenti ceramah. Saya kata hambak gapo tu tak tahan hati tengok apa duk kat Mina ni. Kata duk hambak gapo tu. Berhenti sekejap dia. Terkejut kali aja orang sebelah ni, rupanya duk dengar dia duduk. Apa nak zikir, betul-betul nak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ni duk kata hambak apa, dia pun senyap. Bagi saya lah, ustaz-ustaz yang boleh pergi haji, bimbing jemaah ni termasuk dalam jihad di zaman kita ini. Kalau tidak kita biarkan masyarakat Islam ni terperangkap dengan juru-juru heboh yang dibawa khas untuk bermunajat. Tak kira tempat lah, di Mina munajat, di Arafah zikir-zikir Nabi ajar tak bunyi, yang bunyinya Jalallah hasbi rabbi. Jadi setiap kumpulan yang punya hujah masing-masing sebagaimana berikut. Golongan yang pertama beruzlah. Jadi golongan yang pertama memilih al-uzlah. Apa hujah dia? Hujah dia kata apa? Hujahnya hadis dalam as-sahihaini. Sahihaini itu maksudnya dalam Bukhari dan Muslim. Dua yang sahih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, qila ya Rasulullah ayyun nasi khairun? Qala rajulun yujahidu bi nafsihi wa malih wa rajulun fi sya'bin min asy-sya'ab ya'budu rabbahu wa yad'u an-nasa min syarrih. Telah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah manusia yang paling baik? Nabi kata apa? Seorang yang berjihad dengan nyawa dan harta. Ini yang paling kemuncak, top. Itu kalau mampu. Kalau tak mampu apa jadi? Dan seorang yang tinggal di lereng-lereng bukit untuk mengabdikan diri kepada Allah serta menjauhkan manusia dari kejahatan dirinya. Jadi dia tak kacau orang, orang pun tak kacau dia. Ini peringkat mana? Ini peringkat orang ni tak mampu nak berdepan dengan masyarakat. Tapi kalau kita mampu, tak boleh ambil yang ni. Sebab kalau ambil yang ni, siapa yang nak bimbing masyarakat? Sebagaimana yang saya sebut tadi, manakala kita tidak bercampur dengan masyarakat. Tapi itu hujah dia, kita tak boleh kacau. Pasal itulah dalam bab cara kita berbincang, kalau orang tu belum habis hujah, biarkan dia terus dulu. Jangan sekat tengah jalan. Tak boleh. Itu dipanggil tidak beradab dengan dalam kita berbincang. Riwayat yang kedua daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu katanya, qultu ya Rasulullah man najah? Qala amlik alayka lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara untuk selamat? Dengar ni, nak selamat macam mana? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jagalah lidah kamu. Jangan duduk bercakap hal orang, jangan duduk cerca orang, jangan duduk maki orang. Diamilah rumah kamu, mana duduk rumah lah, tak usah duduk pergi mana-mana dah. Dan tangisilah dosa-dosa kamu. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Yang ketiga, waqala Umar Ibn Al-Khattab berkata, hendaklah setiap orang di kalangan kamu punya bahagian waktunya untuk beruzlah. Khuzu bihazzikum minal uzlah. Mana ambil tempoh masa kita beruzlah, mana kita diam diri di rumah, bertafakur, tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat, berkata, aku sangat suka sekiranya terdapat pintu besi yang mendinding antara aku dengan manusia. Tiada seorang pun yang dapat bercakap denganku dan aku tidak dapat bercakap dengannya sehinggalah aku berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini hujah bagi golongan uzlah. Cuma dalam hujah balah nanti ada jawapan. Kita kena tengok bila saat bercakap isu ni. Bila saat kata macam ni. Apakah dalam waktu tenang-tenang macam ni ataupun di waktu fitnah berlaku. Jadi kena tengok tempoh. Boleh jadi dia kata ni di saat timbulnya perbalahan di antara khilaf di antara kalangan sahabat contohnya. Maka ketika itu kita asingkan diri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata, kunu yanabi'il ilm. Jadilah kamu punca-punca mata air ilmu.
lampu-lampu yang menyinari di malam hari, yakni petunjuk perjalanan kebenaran, dan permaidani atau tikar yang terhampar di rumah, yakni sentiasa mendiami rumah untuk mengabdikan diri pada Allah, serta hati-hati yang baru, yakni sentiasa digilap dengan berzikir dan berfikir dalam keadaan berpakaian lusuh. Khulqanus siyab. Kamu dikenali di kalangan penduduk langit walaupun tidak dikenali oleh penduduk bumi. Jadi Ibnu Mas'ud memilih tak bercampur dengan orang, uzlah, biar kita orang langit yang kena dan orang bumi tak kena kita. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, sebaik-baik tempat ibadat seorang muslim ialah rumahnya. Di situ dia dapat menahan lidah, kemaluan dan pandangannya. Ini waktu tak ada gadget ni. Kalau zaman ada Facebook ni, duduk rumah pun dia lagi kata korang tu. Tak. Zaman ni tak jadi. Kena ada tutup habislah. Wifi tu tak ada belaka. Internet jangan didaftarkan. 3G, 3G, 3 apa ni, 4G semua tak ada, baru boleh. Kalau tidak, duduk mana ustaz tu? Di rumah. Tapi ada update 24 jam dia punya Facebook. Tak jadi. Jadi kata Abu Darda ni, duduk di rumah dapat menahan lidah, kemaluan dan pandangannya. Jauhkan dirimu dari pasar-pasar kerana ia boleh melalaikan. Allahu Akbar. Ini semua cerita-cerita yang sangat menarik daripada kalangan ulama. Berkata Daud At-Tai rahimahullahu taala, seorang ahli qulub belaka ni, dia kata farra minan nas, larilah dari manusia sebagaimana kamu melarikan diri dari singa. Subhanallah. Mana jangan campur dengan orang. Kata Abu Al-Muhalhil, berkata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri telah mengajak aku keluar ke padang pasir. Ajak pergi. Lalu kami beruzlah di satu sudut. Kemudian dia menangis dan berkata, wahai Abu Muhalhil, sekiranya kamu mampu untuk tidak bercampur dengan orang, dengan seseorang pun semasa hidup kamu, maka lakukanlah demikian dan fokuskanlah tumpuanmu ke arah membaiki bekalan diri kamu. Ini hujah-hujah yang menunjukkan bahawa uzlah itu lebih baik. Kita tengok hujah yang kedua pula. Lepas tu baru kita bincang nak uzlah ke tak nak uzlah. Kalau uzlah minggu depan kosong, tak ada orang mari dah sini. Ya. Nama pula Ustaz Yunus mari tengok dia kenapa tak ada kelas ni. Uzlah habis dah. Tak mahu campur dengan orang dah. Sudah. Baik, kita ambil hujah yang kedua dulu nanti. Golongan hujah yang kedua iaitulah bergaul dengan masyarakat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir ala azahum khairun min alladhi la yukhalituhum wa la yasbir azahum. Wa la yasbir ala azahum, seorang mukmin yang hidup bergaul dengan orang ramai dan bersabar di atas kerenah mereka. Tengok, kita bercampur dengan orang, kita nasihat pada orang marah, kita sabar. Kita tegur orang buat tak baik, orang marah, sabar. Apa jadi? Nabi kata khairun, lebih baik daripada seorang yang tidak bergaul dengan orang ramai dan tidak dapat bersabar di atas kerenah mereka. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan sanadnya sahih. Jadi bercanggah dalam hadis tadi. Canggah tak? Yang apa awal tadi suruh duduk di rumah, wal ya baki ala khati'ati, ni suruh bercampur. Mereka juga berdalilkan kepada dalil-dalil lain yang lemah yang tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Jadi dalil yang puak ni nampak lemah. Umpamanya firman Allah Ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai, berpecah belah dan berselisihan dalam agama mereka. Ali Imran 105. Hujah berdalilkan ayat ini lemah kerana maksud berpecah di sinilah perbezaan pendapat dan aliran mazhab dalam perkara asas atau dasar syariah. Mana buat kapi itu dengan dasar. Hujah yang ketiga bagi golongan ini, mereka juga berhujah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata fawqa salasin, tidak boleh meninggalkan orang mukmin lebih daripada 3 hari. Jadi kata mereka, mana wajhud dilalahnya, beruzlah dalam adalah tindakan meninggalkan orang mukmin sepenuhnya. Oleh itu ia bercanggah dengan hadis di atas. Hujah ini dhaif kerana dimaksudkan dengan larangan tersebut ialah meninggalkan percakapan
berkelahi dengan orang, ucapan salam dan pergaulan biasa, ia tidak berkaitan dengan uzlah. Allahu Akbar. Tengok nota kaki di bawah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebut satu bab dalam kitab Riyadhus Salihin, bab sunat beruzlah di zaman berlaku kerosakan. Kata muhakkik, aku berkata inilah pendapat yang dapat dipastikan insya-Allah. Kata Abu Anas Al-Faqih ilallah, kata memang tepatlah apa yang disebut oleh Imam Nawawi di sini, iaitulah kalau sekiranya kita bercampur dengan manusia tidak memberi apa-apa faedah. Bahkan manusia rusak, nak bercakap pun tak boleh. Jumpa je, kutuk orang, maki orang, mengumpat orang, duk cara hadu dia. Pasar raya mana baru buka, apa ni, restoran mana baru buka. Jadi tak ada nak ingat ke mati, nak ingat akhirat. Maka baiklah, waliyasa'aka baituk, duduk di rumah lebih baik daripada kita bercampur dengan orang. Tapi kalau kita bercampur dengan orang, kita masih lagi dapat peluang nasihat mereka. Tuan-tuan kena ingat, nasihat ni makan masa yang panjang. Kenapa Allah cerita kepada kita Nabi Nuh AS? Alfasanatin illa khamsina aman. Nuh berdakwah 950 tahun. Bukan satu masa yang pendek. Jadi dakwah ni perlu pada masa yang panjang. Jangan kata aku 3 bulan dah berdakwah, tak ada seorang pun ikut aku lah. Itu orang mudah kecewa. Lebih baik awak ambil tikar, duduk di rumah senang-senang. Tapi dakwah ni perlu kepada kesenian dan perlu pada kesabaran yang panjang. Maka di zaman kita hari ni, kita tengok siapa kita. Kalau kita ni orang yang boleh berdakwah, mampu menyampaikan kebenaran, maka kita keluar daripada rumah menyampaikan kebenaran, sabar di atas azahum, di atas kerana orang-orang ini lebih afdal. Tapi kalau kita keluar buat menyusahkan orang, ya, dia keluar, dia tahu, orang tengok, mari pula dia ni. Baiklah kita duduk di rumah, tak menyusahkan orang, dan kita, orang pun tak sakit hati dengan kita. Jadi kita tengok siapa kita. Ini alhamdulillah para jemaah. Inilah dia panggil taufik bainal qaulaini. Kita jamakkan di antara dua pandangan ini. Uzlah itu baik bukan semua orang, dan bercampur dengan orang juga baik bukan untuk semua orang. Tengok di bawah kategori mana yang kita duduk. Jadi kalau kita macam kita ni, contohnya kalau saya ambil pendekatan setahun saya nak uzlah. Kalau saya tanya pandangan tuan-tuan, mana baik? Saya uzlah ke saya kena keluar? Sebab apa kena keluar? Kena. Jadi kita tengok. Boleh jadi orang lain kalau dia keluar buat menyusah orang, baik dia duduk kat rumah, kan? Dia keluar tu buat menyusah ya. Buat banyak cerita, banyak orang panggil buat banyak mulut je. Ya. Baik dia duduk di rumah dia tenang-tenang. Uzlah tak bercampur dengan orang, tapi dengan syarat tadilah. Uzlah tu waliyabqi ala khati'ati, duduk di rumah kita dalam keadaan berzikir. Tapi kalau duduk di rumah pun penuh dengan telefon sana sini. Orang tengok duk update Facebook ya juga tak apa jadi jugalah. Jadi kita putus dengan hubungan dunia. Itu di antara dua pandangan yang kita boleh jamakkan di antara dua perkara ini. Kita berpindah pada faslun fi zikri fawaidil uzlah. Fasal pada menyebut faedah dan keburukan beruzlah serta hakikat kelebihannya. Ada faedah, ada yang tak baik. Perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang uzlah samalah dengan perbezaan pendapat dalam memperkatakan kelebihan antara berkahwin dan membujang. Mari pula tajuk ni. Dulu kita bincanglah sekali kan. Orang tu lebih baik dia kahwin ke lebih baik dia duduk seorang? Jadi hari ni kita nak kata macam mana? Ada kata baik duduk seorang. Kalau duduk ramai-ramai ni banyak cerita, banyak masalah, banyak kerenah contohnya. Jadi ada yang kata baik kita kahwin, lebih baik kerana lebih selamat. Saya forum dengan budak-budak. Dia kata bila kita tanya dia, kenapa tak nak kahwin? Dia kata tak bebas Ustaz, kahwin tak bebas. Saya kata tak betul jawapan. Dia kata yang betul je, kata kahwin baru bebas. Betul tak? Dia kata kahwin selagi tak kahwin, awak boleh tengok pun haram. SMS pun tak boleh. Tapi kalau dah kahwin, bebas tak bebas? Dia kata Ustaz, tengok kod lain, kita tengok kod lain. Dia tengok. Pasal tu Ustaz ni kadang-kadang dia boleh jawab semua yang orang tanya. Bebas pun boleh, tak bebas pun boleh. Jadi saya kata kalau nak bebas, suruh anak-anak kita kahwin, baru bebas. Kau tak betul? Betul? Alhamdulillah. Jadi siapa nak bebas, pergi kahwin. Semalam ada saya baca kitab Nihayatul Alam, Alamat Kiamat. Salah satu alamat kiamat yang ke-60 berapa dia kata ghala'ul muhur, akan jadi di antara tanda kiamat ni mah kahwin tinggi, naik tinggi,
Lepas tu bila orang tak mampu nak kahwin, ramai under tu, dia turun balik, tak naik-naik dah. Jadi saya cakap, jual lah mahal. Nanti sikit lagi lelong je, tak ada mahal-mahal lagi dah. Tapi ingat, yang duduk jaja dalam internet, dalam WhatsApp tu, yang gambar budak perempuan angkat tangan suruh, saya cakap, ini jangan buat. Sebab gambar tu gambar orang sungguh, kita memfitnah kawan tu. Boleh jadi dia tu isteri orang, boleh jadi dia tu ibu kepada anak-anak. Jadi kita duk mainkan gambar orang, suka-suka lah, itu semua istihza' bil muslimah. Ini perbuatan yang tidak baik. Ini kena buatlah. Budak-budak dia duk main perli, itu perli orang namanya. Walaupun kita tak kenal dia, tapi dia tu manusia yang wujud, bukan gambar kartun. Kalau kartun tak apalah, syakhsiah maghmurah orang panggil. Satu benda yang tak ada. Tapi gambar orang sungguh kan, tengok ada dapat. Yang duduk elan tu, kahwinlah 3-4, jangan biarkan kami ni andar tu sebagainya. Oh, seronoklah budak-budak ni duduk tag sana sini. Tapi bagi saya tegur banyak kali dah bahawa perbuatan tersebut adalah satu kemungkaran. Sebab apa? Gambar tu gambar orang sungguh. Boleh jadi orang ni mati syahid lama dah, kita duduk jaja dia. Ataupun dia masih lagi isteri orang, jadi kita menjatuhkan maruah. Banyak masalah sebenarnya. Jangan, kita nak gurau-gurau juga, tapi jangan sampai peringkat menjatuhkan maruah orang dan mencabul kehormatan diri orang. Kami telah sebutkan bahawa perbezaan tersebut bergantung kepada perbezaan situasi dan individu. Jelas? Tadi saya dah sebut tadi. Demikianlah juga dalam masalah beruzlah ini. Pertamanya, kita akan menyebut faedah-faedah beruzlah seperti berikut. Kita pergi kepada al-faidatul ula. Faedah yang pertama apa dia? Al-faraghu lil ibadati. Orang yang beruzlah ni dapat menumpukan sepenuh masa kepada ibadah dan merasai kelazatan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini memerlukan ruang masa dan yang lapang, sedangkan ia tidak akan berlaku kalau hidup bercampur gaul dengan orang ramai. Oleh itu beruzlah adalah satu cara ke arah menyediakan suasana tersebut, khususnya pada peringkat permulaan. Ini peringkat awal tak boleh campur dengan orang. Sebahagian cerdik pandai al-hukama kata apa? Telah ditanya, kemanakah perasaan zuhud dan ingin bersendirian itu akan membawa manusia? Jawab mereka, kepada bermesra dan berjinak-jinak dengan Allah Azza wa Jalla. Dia kata al-unsu billah, iaitulah kita berjinak dengan Allah dengan banyak beribadat kepada Allah. Kata Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat orang yang mengenali Tuhannya tetapi dia bermesra dan berjinak-jinak dengan selainnya. Ini hujah bagi orang yang nak ni. Ketahuilah bahawa sesiapa yang dapat bermesra dengan Allah melalui zikir yang berterusan dan dapat mengenali Allah dengan berfikir secara berterusan, maka beruzlah adalah cara terbaik untuknya dari semua perkara yang membawa kepada pergaulan dengan manusia yang lain. Jadi kita tengok, kalau kita duduk seorang ni tak jadi juga, maka baik kita bercampur. Tapi kalau boleh buat, tengok keadaan. Al-faidatu sariyah, faedah yang kedua, at-takhallusu bil uzlati 'anil ma'asi. Dapat melepaskan diri dari 4 jenis maksiat yang timbul hasil dari pergaulan. 4 jenis maksiat ni. Yang pertama, al-ghibah, mengumpat. Kebiasaannya manusia suka membicarakan perkara yang menyentuh maruah orang lain dan menjadikannya bahan cerita atau gurauan. Macam cerita saat ni lah, gurau tak tahu pasal. Apabila kamu bergaul dan bersetuju dengan mereka, kamu telah melakukan dosa yang boleh mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sekiranya kamu diam, itu berarti kamu telah bersekongkol dengan mereka. Jadi kalau kita ada dalam majlis tak tegur, jaga. Seorang yang mendengar umpatan adalah sebahagian daripada mereka yang mengumpat. Sekiranya kamu mencegahnya, mereka akan membenci dan mengumpat kamu pula. Alah, warna teh dia tu, mari buat apa sini? Kena pula kita kan. Dengan itu bertambahlah dosa mengumpat mereka. Ia juga boleh berlarutan sehingga sampai kepada peringkat mencela dan mengeji. Satu dosa. Yang kedua, dosa yang kedua yang kita bebas dengan sebab uzlah ini, ar-riya, penyakit riya. Yang kedua dulu, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Sesiapa yang hidup bercampur gaul dengan masyarakat pasti akan melihat kemungkaran. Tengok benda mungkar. Sekiranya dia mendiamkan diri, dia telah menderhakai Allah. Sekiranya dia mencegah kemungkaran tersebut, dia terdedah kepada beberapa bentuk kemudaratan.
sedangkan beruzlah dapat menyelamatkan diri daripada keadaan tersebut. Tapi bolehkah kita pejam mata sedangkan kita tahu mungkar berlaku? Ini satu masalah lain. Ini di antara kritikan yang diberikan kepada golongan yang pertama tadi. Kerana kalau kita kata, saya tak tahu. Betul, kalau tak tahu maksiat berlaku. Macam mana boleh tak tahu? Kalau duduk dalam gua sungguh-sungguh, barulah boleh. Yang ketiga, as-salisatu ar-riya. Iaitulah sejenis penyakit kronik yang sukar dihindari. Ketika berjumpa sama manusia, perkara pertama yang berlaku ialah menzahirkan rasa rindu kepada mereka. Allah, lama tak jumpa, peluk selalu kan. Perasaan tidak terlepas daripada pembohongan atau pura-pura, sama ada penuhnya atau sebahagiannya. Jadi tengok, para ulama salaf berhati-hati ketika menjawab soalan orang-orang yang bertanya, bagaimana keadaan kamu di waktu pagi atau petang ini? Kaifa asbahta wa kaifa amsayta? Sebahagian mereka menjawab, kami berpagi dalam keadaan lemah dan berdosa, hanya memakan rezeki dan menunggu ajal kami. Tengok. Jadi kita tengok, nak jawab tu, macam mana keadaan hari ni? Allah, ini banyak tu. Sempat jugalah 3 juzuk Quran pagi tadi tu. Mula nak naik tu. Itu satu kes. Baru boleh jawab lah. Kalau tak tahu masyarakat kita ni, dia tawaduk ke, dia cara dia tawaduk ni kadang-kadang letih kita. Dua apa lah ni? Dia kata berniaga koho-koho. Tahu koho-koho? Mana sikit-sikit lah, sikit-sikit. Dia tu duduk berniaga koho-koho. Nego koho-koho apanya, maring kereta Mercedes BMW lagi. Dengar kata dia punya aset dia ada 2 juta, tapi koho-koho situ. Itu cara. Tak tahu cara dia tawaduk ke cara orang panggil. Wallah, kita harap dia tawaduk lah. Bahasa kita. Dua apa ustaz? Ngajar koho-koho. Macam mana orang dengar ngajar koho-koho? Koho-koho ni bahasa Kelantan boleh sikit, boleh perlahan boleh. Itu mah. Kena belajarlah juga bahasa Kelantan. Kalau tidak dengar ceramah apa anak tak payah pula, susah pula kita dah. Lepas ni kita keluar kamus. Kaum bahasa abu anak pula dah. Baik. Jadi sekiranya seorang yang bertanya kepada saudaranya, bagaimana keadaan pagi kamu? Kaifa asbahta? Di mana pertanyaan itu bukan kerana belah kasihan atau kasih sayang. Jadi kita tak tanya, itu bukan tanya kasih, cuma orang panggil saja nak muka-muka, maka itulah suatu yang dibuat-buat dan riak. Nauzubillah. Apa khabar? Sengih juga, padahal tahu dah khabar pun kan. Bila dia bertanya, boleh jadi dia bertanya tetapi dalam hatinya tersembunyi perasaan tidak baik dan dengki yang menyebabkan hatinya menjadi rosak, wal'iyazubillah. Perkara ini tidak akan berlaku kalau beruzlah. Ini kerana sesiapa yang bertemu dengan orang ramai tetapi tidak bergaul atau berperangai seperti perangai mereka, mereka akan memarahi dan menganggapnya sebagai beban kepada mereka serta mengumpaknya. Dengan itu, agama mereka tergadai kerananya, bahkan agama dan dunianya juga turut terancam jika dia kembali untuk membalas dendam terhadap mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, tengok dia tulis C situ, sepatut D. A, B, C, D. Baik ya. Jangan buat kata pandai-pandai lah buat mana alih dia dengan tulis kitab ni. Saya bukan baik tulis kitab, saya baik kitab ni salah cetak. Kita kena beza di antara kitab salah cetak dengan mengkritik penulis kitab. Itu lain. Ini masyarakat kita ini tak boleh nak beza benda ni. Bila saya buat komentar kepada kitab-kitab yang lama, dia kata ni menghina ulama. Siapa dia hina ulama? Kita betul kitab yang salah. Kitab yang salah cetak. Yang keempat, musyarakatut taba'. Dia kata terpengaruh dengan akhlak mereka tanpa disedari. Jadi bercampur dengan orang yang tak baik lah. Ini merupakan penyakit tersembunyi yang kurang disedari dan diambil berat oleh golongan yang cerdik. Apatah lagi golongan yang lalai. Sesiapa yang berdampingan dengan orang fasik dalam tempoh tertentu, walaupun dalam keadaan masih mengingkari kefasikannya, kita tahu dia fasik, dia akan mendapati perbezaan pada sikap dirinya dalam menjauhi perkara-perkara yang merosakkan berbanding sebelum mendampingi golongan tersebut. Ini kerana kemungkaran akan menjadi kebiasaan apabila dia dilakukan secara berterusan. Satu benda ni akan biasa. Jadi sekata biasa bila orang buat, ramai orang buat, jadi biasa. Macam bila dah jadi berterusan biasa, dengan itu ia dipandang kecil dan sikap ambil beratnya terhadap perkara tersebut juga menjadi luntur. Jadi akhir sekali kita semua orang buat, apa nak susah kita. Bila timbul isu ni
Imam-imam duk tanya anak dia, kata, "Ustaz, macam manalah kuat sangat ni orang duk bergendang dalam masjid ni." Habis masjid dah gendang masuk. Bukan gendang kecil, kompan yang kahwin tu dah. Drum hak besar tu. Hak orang buat kata panggil ular tu pun masuk dalam masjid dah sekarang. Dia dah buat panggil ular besar kan. Dia tak kira dia aku siapa ni. Masuk dalam masjid. Jadi saya tanyalah imam-imam, sahabat-sahabat kita yang nak bincang ni. Saya kata, zaman bila masuk benda-benda ni? Berapa tahun baru masuk? Tak lama. Saya buat kajian. Berapa tahun masuk? 5 tahun? Tak sampai lagi. Pasal itulah saya ingat dalam 3 tahun lepas, dalam satu khutbah saya kata fenomena haul ini masuk cerita-cerita gendang ni satu benda yang baru bagi masyarakat kita. Benda yang baru masuk. Maka para ulama perlu tasaddar, perlu tampil. Tak boleh beruzlah senyap-senyap, biarlah nak lagu tu. Hak buat apa ada serba atas kepala juga. Ada serba atas bau lagi. Jadi awak ada satu. Macam mana kita nak lama-lama akan jadi satu benda yang biasa. Orang masuk dalam masjid bawa gitar, orang masuk dalam masjid bawa gendang. Kalau tak masuk masjid, tak khusyuk solat mungkin. Akan timbul isu ni. Jadi menjadi kewajipan kepada kita, pihak yang berkuasa agama, menjelaskan kepada masyarakat bahawa fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh para ulama silam dan ulama semasa hari ini perlu diambil kira. Kalau tidak, inilah lama-lama dia akan jadi senyap gitu saja. Jika seorang insan itu sering melihat dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang lain, dia akan memandang kecil terhadap dosa-dosa kecil yang dilakukan olehnya. Subhanallah. Begitulah juga jika dia memerhatikan sifat zuhud dan ibadah golongan salafus salih, dia akan merasakan dirinya terlalu kerdil dan ibadatnya terlalu sikit. Kita tengok yang baik-baik. Orang dulu macam mana solat, berapa kali sehari dia khatam Quran. Barulah kita rasa, Allah, aku banyak mana. Ini akan menjadi motivasi kepada dirinya untuk berusaha bersungguh-sungguh. Melalui perubahan yang berlaku secara halus tanpa disedari ini, dapatlah dipahami rahsia di sebalik kata-kata inda zikri salihin. Ketika menyebut berkenaan dengan orang salih akan mengundang rahmat. Zikru salihin ni tata'attadul majalis, kata orang. Sebut nama-nama orang yang salih. Kita sebut siapa dia Al-Mullah Mubarak, siapa dia Sufyan As-Sauri, siapa dia Imam Syafi'i. Dia panggil mengundang, menurunkan rahmat Allah Ta'ala. Sebab kita duduk tengok. Tapi setakat tu je lah. Jangan sampai mereka buat gambar-gambar. Hari ni Masya Allah, gambar tosai-tosai ni besar-besar dilekatkan di dinding-dinding. Di masjid pun ada setengah ni, di pejabat-pejabat. Sebab kononnya nak tengok share ni lah, setakat mengingati perjuangan mereka, setakat kita ingat amalan mereka, boleh. Antara contoh yang menguatkan lagi kenyataan bahawa sikap keprihatinan dan ambil berat manusia terhadap suatu perkara menjadi luntur disebabkan ianya sentiasa berlaku dan disaksikan oleh mereka ialah berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan dan salat fardu. Kebanyakan manusia begitu serius mengingkari orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan sehingga hampir-hampir mengkafirkannya. Tetapi apabila mereka melihat seorang yang sengaja melewatkan salat, mereka tidak pula begitu. Sedangkan meninggalkan satu fardu salat boleh menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Jadi tengok dalam nota kaki di bawah itu perbahasan panjang tentang bilakah kita nak jatuhkan hukuman kafir terhadap orang yang meninggalkan salat. Jadi tafsir dia panjang lah. Ada yang mengatakan bila dia menghalalkan, dia kata salat ni tak wajib, baru dia jadi kafir. Dia menentang. Jadi tengok, puasa orang engkar sebab jarang-jarang, tapi solat dah jadi hari-hari orang tak solat, jadi tak apa. Jadi itu dia panggil satu benda yang menjadi kebiasaan, akhirnya dia akan jadi hilang sensitiviti masyarakat. Sama juga banyak benda-benda yang mungkar zaman dulu, tapi zaman kita hari ni jadi benda biasa. Satu-satunya sebab kenapa fenomena di atas berlaku ialah kerana ibadat solat didirikan berkali-kali dalam masa sehari, dan sedikit demi sedikit perasaan bermudah-mudah dengannya menjadi satu fenomena biasa. Hari ni orang biasa ya tak solat. Kata para sahabat kata, dulu orang yang tak pergi solat berjamaah ni, kami anggap orang tu orang munafik zaman dia. Tapi sekarang ni ada orang berani anggap orang tak pergi solat jemaah munafik. Dia ada uzur tu, khilafkan solat jemaah ni sunat muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Dia cari hujah-hujah, akhir sekali tak apalah, tak payah pergi belakang kan. Ingat ada cerita orang yang kita cerita gitu, cerita raja minta susu kan, yang pakat bawa air tu. Kau tak ingat? Tak ingat lagi pok dia ni.
Satu masa berlaku kegawatan ekonomi di satu negeri, maka raja minta dengan rakyat dia, malam ni kita nak buka tabung susu. Semua orang diminta bawa semangkuk susu letak dalam ni. Esok nak agihkan susu ni kepada rumah orang miskin. Jadi dia ni kata, tak apa, susu tak banyak rumah kita ni, kita bawa air lagi cuah. Bawa air pergi letak dalam tu. Yang seorang lagi berkata, tak apa, orang lain bawa belakang susu, aku seorang yang bawa air. Bawa air. Esok bila raja pergi buka dia punya tempayan nak ambil, nak bagi susu, semua air belakang dalam tu. Sebab apa? Dia tanya. Dalam saya ingat saya seorang yang bawa air, orang lain pun mikir seperti kita juga. Ini masalah kita sekarang. Sama juga kita ni. Tak apa aku tak pergi masjid pun, ada dah tu imam. Tak apa aku tak pergi masjid pun, ahli-ahli masjid ada dah, AJK masjid ada dah. Akhir sekali semua tak pergi. AJK masjid kata aku tak pergi, imam ada. Imam kata ada imam dua. Imam dua kata imam satu ada. Akhir kali imam pun tak pergi juga. Marah pula imam kita kan. Ini contoh ya. Ini bahaya. Dia panggil pakar masing-masing harap mengharap. Dia aku tak pergi, dia pergi. Akhir sekali tak pergi belakang. Ini dia panggil satu benda yang bayah ni. Allahu Akbar. Jadi akhir sekali orang tengok solat ni satu benda yang biasa. Begitu juga apabila seorang ahli fiqh. Tengok ni. Begitulah juga apabila seorang ahli fiqh memakai pakaian sutera ataupun cincin emas. Orang ramai pasti memarahi dan mengingkari perbuatan itu. Walau bagaimanapun apabila mereka mendapati ulama tersebut mengumpat, mereka tidak memandang serius. Ulama mengumpat tak apa. Sama-sama ustaz-ustaz perli memerli, tidak jadi masalah. Dah jadi satu fenomena. Sedangkan perbuatan mengumpat lebih besar kesalahannya daripada memakai pakaian sutera. Tetapi oleh kerana mereka sudah biasa mendengar umpatan dan telah menjadi kebiasaan kepada mereka melihat golongan yang mengumpat, maka dia menjadi satu kesalahan yang kecil pada pandangan mereka. Salah. Jadi benar sekali lah. Allahu Akbar. Muhakkik kata apa? Satu huraian demi Allah tertulis dengan tinta emas. Memang betul. Sebab benda tu dah jadi satu kebiasaan, dia akan hilang dia punya kehebatan. Bila benda tu biasa, hilanglah hebat. Orang tak kata apa dah sekarang ni. Ustaz, kita tengok ustaz-ustaz kita zaman dulu. Zaman tak ramai. Kalau pakai topi yang ada sudu ni, pakai apa? Topi sudu. Cap. Hoi, kalau ustaz pakai hak ni, meletup satu dunia. Ustaz pakai yang warna putih, pakai yang kapi. Tapi sekarang ni ustaz hak tak pakai tu pada salah. Masalah. Saya di atas kapal terbang nak pergi sini semalam. Budak-budak tu duduk jual sikat rambut ni, budak-budak pramugara. Saya kata nak sikat apa rambut, aku tak ada. Ada kata topi, ada topi. Dia nak jual dengan saya topi. Yang kapal terbang punya, kata topi. Aduh, kalau jual piuh aku beli, kita tahu topi ni buat apa. Dia nak suruh saya pakai topi. Jadi itu nak cerita, maknanya tak ada masalah. Mali jurhim bimayitin ilham, kata orang, tak ada rasa apa dah. Sebab dah jadi biasa. Sekarang ni kalau ustaz pakai topi, ada masalah? Tak ada masalah. Kalau ustaz menyanyi, ada masalah? Ustaz main gitar, ada masalah? Sedangkan gitar ni bagi kita lah, tutup guru kita di pondok, ustaz-ustaz atau imam kita, mungkar besar. Hari ni ustaz yang larang masuk gitar dengan gendang dalam masjid, hak ni pula bermasalah. Terbalik habis dunia hari ni. Ini problem. Jangan biarkan satu adat yang tak baik dia menjadi melekat dalam masyarakat. Akhir sekali yang salah tu jadi betul, yang betul tu jadi salah. Menarik ni cerita kita ni. Fahamilah subjek yang amat halus ini dan berwaspadalah ketika bergaul dengan orang ramai. Kebanyakan manusia hanya akan menambahkan lagi sikap keprihatinan kamu kepada dunia, melalaikan kamu dari akhirat, memandang remeh terhadap maksiat dan melemahkan minat kamu untuk melakukan ketaatan. Sekiranya kamu mendapati satu majlis yang sedang menyebut nama Allah, janganlah kamu tinggalkannya kerana ia merupakan habuan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tengok orang ni duk buat benda baik, duk kuliah, kita dengar je lah. Tapi kalau orang duduk mengumpat, lari terus. Allahu Akbar. Saya tengok memanglah masalah uzlah ni agak sukar, tapi ada kalanya kita perlu kepada uzlah di zaman kita. Jadi al-faidatu salisatu al-khalasu minal fitani wal khusumat, menyelamatkan diri dari terjebak dengan fitnah dan permusuhan. Kita tak campur dengan orang nak marah apa yang kita, serta memelihara agama daripadanya. Jarang terdapat sebuah negeri terselamat daripada sikap perkauman, asabiyah dan permusuhan. Hari ini pula Allahu Akbar, tengok perkauman sangat kuat. Sahabat dia panggil resif apa?
Yang duk balas dengan orang lain. Orang yang beruzlah akan selamat daripada keadaan tersebut. Duk diam, tak pergi mana-mana. Bersih pun tak pergi, turun pun tak pergi. Kan? Orang akak sepanduk kalimah Allah pun kita tak ada, duk masjid ya kita. Selamat belaka, tak ada masalah apa-apa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang pelbagai fitnah dalam sabdanya. Iza ra'aitan nas qad marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'i faqultu ma ta'murni faqala ilzam baitak wa amlik 'alayka lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa 'alayka bi amril khassah wa da' amral 'ammah. Apabila kamu dapati manusia telah tidak mempedulikan janji dan amanah mereka. Habis. Hari ini bab janji, na'udzubillah. Banyak sangat orang yang langgar janji. Mereka itu adalah seperti ini sambil Nabi masukkan jari-jarinya ke jari-jari kedua tangannya. Dia masuk gitu. Maknanya rapat sangat dah isu ini. Aku berkata, sahabat yang tanya ni, apakah perintahmu kepadaku? Sabda Nabi SAW, duduklah di rumah kamu, jagalah lidah kamu, ambillah apa yang baik dan tinggal yang mungkar. Kamu hendaklah menjaga urusan khasmu dan tinggalkanlah segala urusan yang melibatkan umum. Jadi hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari. Tengok dalam terjemah dia agak pelik sikit lah. Dia kata apa? Hadis telah memberikan Al-Bukhari telah memberikan komentarnya tersebut dalam kitab As-Sahih. Ini dalam bahasa Arab kata allaqahul Bukhari fi sahihaini. Mana dia panggil hadis muallaq. Imam Bukhari bawa, dia tak bawa sanad. Itu mana? Kata Al-Hafiz wasalahu Ibrahim Al-Harbi fi gharib al-hadis. Qultu wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa isnaduhu sahih. Sesama masalah Ibnu Hajar kata dah bersambung dah sanad dia. Alhamdulillah. Terdapat hadis-hadis lain yang mempunyai maksud yang serupa. Kita ingatlah perbincangan ini masih lagi menyokong uzlah. Sebab tu dia suruh kita tinggalkan urusan am. Keempat, bebas dan selamat daripada kejahatan manusia. Mereka itu mungkin akan menyakitimu dengan mengumpat, mengadu domba, buruk sangka dan kadang-kadang dengan berpura-pura suka akan kamu, sedangkan hatinya benci. Sesiapa yang bergaul dengan manusia, dia tidak akan terlepas daripada orang yang berhasad dengki, musuh dan lain-lain kejahatan yang menimpa manusia. Semua ini bukannya berpunca dari orang lain, bahkan dari orang yang dikenali juga. Kawan-kawan kita jugalah. Beruzlah dapat menyelamatkan diri daripada keadaan tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ar-Rumi dalam bait-bait syairnya. Dia ambil daripada Ar-Rumi ni. Syekh kita pun tak tahu apa. Cuma mungkinlah syair ni bagus. Ibnu Ar-Rumi. Apa syair kata? Tulis ke Arab baru sedap. Aduhuka min sadiqika mustafadu fala taksiranna minas sahabi fa inna da'a aksaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Bahasa Arab kata. Terjemahan dia, musuhmu lebih mendatangkan faedah daripada kawanmu sendiri. Oleh itu janganlah kamu memperbanyakkan kawan. Dengan musuh, kita tahu dah dia musuh. Sesungguhnya kebanyakan penyakit yang kamu dapati adalah berpunca daripada makanan dan minuman kamu sendiri. Dalam jugalah maksud dia. Kadang-kadang yang merusakkan kita tu siapa? Kawan kita. Kawan kita yang tak beri nasihat yang baik kepada kita, yang tak ajak kita buat benda baik, kan? Ini yang merusakkan kita. Kadang-kadang kawan ni tak setaraf pun dengan dia. Ustaz tu patut nasihat kepada kawan, tapi kawan tu boleh menguasai ustaz. Ini jadi masalah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, fil uzlati rahatun min khulata'i su. Beruzlah itu terdapat kerehatan daripada teman pergaulan yang jahat. Ibrahim bin Adham kata, jangan kamu mencuba berkenalan dengan orang yang kamu belum kenal, dan jauhilah diri daripada orang yang kamu kenal. Hak kenal kena jauh, hak tak kenal lagi jangan kenal. Tak ada kawan lah. Ni kita ni tak kira X macam ni. Nak suruh cukup bilangan 5,000 tu. Laki ke perempuan ke tulis belaka. Semalam saya jumpa 2 kes baru dalam minggu ni saja. Satu kes dah bercerai. Kerana kononnya seorang laki-laki tu masuk dalam Facebook seorang isteri seorang kawan kita ni, duk puji dia. Dia kata dia kahwin dia ni 20 tahun, 25 tahun dah.
Tak dapat pujian, berkawan dengan orang ni baru beberapa bulan dah dipuji, bercerai, nak menikah dengan kawan tu. Ini orang perempuan, mudahnya dia. Ini satu kes yang terbaru pula, kes yang sama. Hampir sama, ceritanya cerita sama. Fitnahnya mari daripada Facebook. Facebook ni lah nak cari kawan. Pasal tu kalau siapa nak buat Facebook, buatlah. Tak suruh cari kawan lah. Tapi tak cari kawan, tak ada orang masuk maklumat kita pula. Dia masalah. Akhir sekali tak usah berlaku lah, senang. Pasal tu lah. Bila orang tanya saya, Ustaz, mana nak dapat maklumat Ustaz? Dia cakap tengok dari Facebook lah. Saya tak ada Facebook, kata jangan buat. Kalau setakat nak cari maklumat saja, buat Facebook, kata lah. Cari pasar, dia pergi ke lain. Kalau cari dengan saya, sungguh boleh tahan juga tak? Dia pergi merata pindah, lepas tu tak. Seorang lelaki pernah berkata kepada saudaranya, bolehkah aku menemani engkau untuk menunaikan haji? Dia menjawab, biarkan aku hidup dalam perlindungan Allah, yang sentiasa ditutup keaibanku olehnya. Sesungguhnya aku takut jika berlaku suatu antara kita boleh menimbulkan rasa benci-membenci. Subhanallah. Nak pergi haji pun dia bimbang lagi. Dan realiti yang berlaku, na'udzubillah lah, saya tengok banyak kes yang berlaku memang berkelahi masa haji. Kawan rapat di Malaysia mari menangis daripada saya, Ustaz, kami berkawan berpuluh tahun, tapi kenapa di Mekah ni sensitif sangat dia? Allahu Akbar. Pakcik, tok ayah dengan nenek bercerai di Mekah, ada? Tak tahu, jadi sensitif dia kata. Saya pun habis tak tahu macam mana lah Ustaz nak buat. Bercerai. Kata dia patut kita mari sindah jadi baik, jadi lebih mesra. Saya cakap yang Malaysia tu, yang duduk jaga syaitan yang Malaysia tu perebek-perebek ya. Yang tak ada paku ni, yang duduk tengah panah tepi jalan tu. Tapi yang jaga dia, yang jaga di Mekah ni yang bertaraf. Sarjan pun tak masuk, yang paku besar-besar tu. Dia pun jadi godaan tu memang dahsyat, memang dahsyat. Allahu Akbar, tengok dia. Nak pergi haji ke nak pergi cari pasar, dia kata. Sedap juga dia ni jawab dak. Dia kata apa ni? Sesungguhnya aku takut jika berlaku sesuatu antara kita yang boleh menimbulkan rasa benci-membenci. Jadi inilah antara faedah yang lain dalam beruzlah, iaitu perlindungan berkekalan daripada Allah Azza wa Jalla dengan menutup keaiban yang berlaku ke atas agama, maruah dan semua keaiban diri. Ini yang kelima, dapat menghapuskan perasaan tamak manusia terhadap kamu dan perasaan tamak kamu terhadap mereka. Maksud ketamakan mereka terhadapmu ialah mereka mahu kamu dapat memenuhi segala kehendak dan hajat mereka, memuaskan hati mereka dalam semua perkara, sedangkan ia adalah satu perkara yang tidak mampu kamu tunaikan. Orang yang mengasingkan diri dari masyarakat bebas dari keinginan mereka supaya menghadiri walimah. Jadi kalau kita orang tak kenal, dia tak panggil dah kita ni. Dan majlis perkahwinan mereka atau majlis lain. Dikatakan bahawa siapa yang tidak melayan semua manusia pasti akan mendapat keredaan mereka semuanya. Jadi kalau kita tak cara orang reda kita, tak tahu lagi reda kedoknya. Habis ni orang tak percaya kita kan. Sebab saya semalam jumpa dengan seorang doktor. Oleh kerana dia doktor, tak kira masa lah, hari cuti ke hari kerja ke kerja belaka. Minta maaf lah kalau ada doktor yang klinik swasta sini. Saya tak tahu, dia kata bila saya nak jadi orang. Sebab pukul 9 pagi buka, balik pukul 5. Mari lepas maghrib buka, balik pukul 10 sebelah malam. Hari Jumaat pun kena juga ongkol, hari Sabtu pun ada kerja. Akhir sekali dia kata semua keluarga saya kalau buat kenduri ke tak panggil dah saya. Kalau panggil pun tak pergi, buat wikat dia kata. Masalah saya kata boleh jadi awak ni jenis uzlah seorang-seorang lah, membantu orang sakit tu lebih baik daripada mencampur dengan orang. Jadi tak dia campur dengan orang juga. Berapa ratus orang sehari dia jumpa. Ini kita kadang-kadang banyak masalah ini. Tak bercampur pun susah, bercampur tak kena jara pun sukar. Maksud memutuskan ketamakan kamu terhadap manusia pula ialah siapa yang terlalu memandang kepada perhiasan duniawi pasti akan tergerak keinginannya untuk mendapatkannya. Kemudian keinginan yang kuat itu bertukar menjadi tamak. Hasilnya hanyalah kekecewaan yang akan didapati kerana tidak semua yang dikehendaki itu dapat diperolehi. Dan itu akan menyakitkan hatinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah kepada kamu dalam bab dunia. Tulis dalam bab keduniaan. Jadi kalau tengok orang bab ibadat, tengok orang rendah pada kita, semangat dah kita tak? Aku hebat dah ni, wali dah tarah kita ni dah. Kena banding orang tu lah. Tengok dalam bab dunia. Mana kalau orang dunia tu rumah dia 5 tingkat, kita 3, kita tengok orang hak 2 tingkat. Kata hebat dah kita ni, tak payah cari lain dah kan.
Dan bukan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kamu, kerana ia akan membuatkan kamu tidak memandang remeh terhadap nikmat Allah kepada kamu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Jadi tengok dalam bab dunia, tengok orang bawah. Dalam bab ibadat, tengok orang atas. Baru kita rasa Allah, lekeh aku ni. Orang lain pergi pukul 5 pagi, kita pergi 5:30, rasa lambat dah kan. Yang keenam, firman Allah Ta'ala, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa orang dari mereka yang kafir, itu menikmatinya. Jadi jangan duk tengok, oh hebat dia ni, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini yang sementara. Surah Taha 131. Yang terakhir, faedah uzlah yang terakhir, yang keenam, iaitulah bebas dari melihat orang bebal dan bodoh. Duk sore nak tengok apa kita dah. Dan kita bahasa kita cerdik lah kitanya. Allahu Akbar. Dan serta yang berakhlak buruk. Jadi kita tak keluar gimana, tak tengok orang. Apabila seorang insan terganggu dengan orang yang bodoh, ia mendorongnya untuk mengumpat mereka. Sah dah. Dia tu tak baik. Apabila mereka mencelanya, dia akan membalasnya dengan celaan. Kita tegur orang gila. Dia kata tak baik kita jawab lawak, itu jawab juga. Siapa gila? Namun jadi macam cerita Tok Bila gitu kan. Ingat dah Tok Bila mengamuk gitu. Baru dia cerita dah. Kedua lagi cerita dah. Azan pukul 10 tu. Yang nak ingat balik lah. Dia tak boleh acak kali. Jadi bila kita lawan dia akan lawan kita balik. Ia akan mendorongnya untuk mengumpat mereka. Apabila mereka mencelanya, dia akan membalasnya dengan celaan. Semua ini boleh merusakkan agama, sedangkan dengan beruzlah dia terselamat daripada semua ini. Ini habislah kita 6 faedah beruzlah. Kemudian kita akhiri perbincangan kita yang cara ringkasnya, iaitulah penyakit-penyakit uzlah. Kalau tidak, tak adil pula. Baik uzlah, tapi keburukan uzlah apa dia? Yang pertama, ketahuilah bahawa beberapa matlamat, maqasid kehidupan dunia dan akhirat tidak akan sempurna melainkan dengan pertolongan orang lain. Dia kata faslun fi afat al-uzlah. Dan ini hanya berlaku melalui pergaulan dan pencampuran dengan masyarakat. Bagus betul. Di antara faedah pergaulan ialah belajar dan mengajar. Kita boleh belajar, mengajar, memberi dan mengambil manfaat, mendidik orang lain di samping diri sendiri supaya beradab, berdampingan antara satu sama lain, memperolehi pahala kerana menunaikan tanggungjawab, membiasakan diri dengan sifat tawadhu' dan mengambil faedah dari pengalaman-pengalaman serta mengambil iktibar daripadanya. Ini adalah faedah-faedah pergaulan dengan masyarakat. Jadi di bawah ni berapa faedah kita ada ni. Kami akan menerangkan dengan lebih terperinci sebagaimana berikut. Yang pertama, faedah yang pertama, at-ta'allum wa ta'lim. Itu bahasa Arab kata. Belajar dan mengajar. Kami telah sebutkan kelebihan kedua-duanya dalam bab ilmu yang lalu. Sesiapa yang sudah mempelajari hal-hal yang fardu dan melihat bahawa dia tidak mampu lagi mendalami ilmu syariat serta merasakan dirinya perlu menumpukan kepada ibadah, maka bolehlah dia beruzlah. Rasa pandai dah kita ni, uzlah. Sekiranya dia seorang yang masih mampu mendalami ilmu-ilmu syariat, tindakannya untuk beruzlah sebelum mempelajarinya merupakan satu kerugian yang besar. Oleh itu, Ar-Rabi' ibnu Khusaim rahimahullah pernah berkata, tafaqqah summa i'tazil. Belajarlah dengan mendalam, kemudian beruzlah. Ini kita tak mengaji lagi uzlah dah. Kerana ilmu adalah asas agama. Tiada kebaikan pada orang awam yang beruzlah. Kenapa tu? Malah siapa orang dah aku duduk diam. Ngaji pun tak juga. Seorang ulama telah ditanya, ma taqulu fi uzlatil jahil. Apa pendapat tuan mengenai seorang jahil yang beruzlah? Jawab Tuan Syekh ni, ia merupakan satu kebinasaan dan bencana. Kemudian beliau ditanya lagi, bagaimana pula dengan orang-orang alim yang beruzlah? Orang alim tak mau mengajar. Beliau menjawab, kenapa kamu sibuk dengan uzlahnya itu? Biarkan dia beruzlah kerana bersamanya bekal, sama ada sepatu maupun bekas air. Dia boleh mendapatkan air dan makan daripadanya pohon-pohon kayu sehingga dia bertemu dengannya.
Jadi dia kata apa ni? Dalam nota kaki ni kata apa? Syekh ni membandingkan ulama yang Mu'tazilah tu seperti Nabi kita biarkan unta. Kalau kambing sesak, kita kena ambil, takut dimakan oleh serigala. Tapi kalau unta sesak, Nabi kata biarkan, da'ha. Ma'ha hiza'hu wa siqa'hu. Dia ada alat-alat dia ada bekal dia, biar dia berjalan sampai tua dia cari. Maksudnya ulama ni dia boleh duduk sendiri dia, tapi rugilah daripada faedah dia tak boleh ajar orang kan. Faedah mengajar pula ialah memperoleh ganjaran pahala yang besar selagi niatnya betul. Sekiranya dia bertujuan mendapatkan kedudukan dan menambahkan lagi pengaruh, itu adalah kebinasaan kepada agamanya. Jadi dia duduk mengajar orang kerana nak cari pengaruh, bahaya. Perkara ini telah kita sebutkan dalam bab ilmu. Kebanyakan yang berlaku sekarang ialah niat yang tidak baik di kalangan mereka yang menuntut ilmu. Oleh itu agama memerintahkan agar mereka dijauhi. Jadi kalau kita tengok ustaz-ustaz nak cari selebriti saja, apa saja pun dia buat, ini kadang-kadang saya rasa risau bila tengok ustaz-ustaz kita yang baik-baik, tapi dia juga duk lompat-lompat sekali dengan orang. Contohnya duk bergendang juga. Bila kita tanya macam mana, ada tu kalau saya tak duduk sini kan, tak ada orang nak mengajar, tak ada orang nak masyarakat akan. Jadi ini semua ni yang menyebabkan orang jadi kalih dengan ustaz pun ada juga. Sama masalah. Allahu Akbar. Kerana nak cari redha manusia, nak cari selebriti, takut dia kena gam, macam-macam takut. Biarlah gam sekejapnya, cabut pula lama-lama gak. Sekiranya datang seorang yang ingin menuntut ilmu kerana Allah, atau orang yang cuba mendekatkan diri dengan belajar ke arah itu, niat yang ikhlas kerana Allah, dia tidak harus menjauhkan diri daripada penuntut seperti ini, dan haram dia menyembunyikan ilmu. Tengok, Tok Guru kena ajar. Pada masa yang sama, dia, yakni ahli ilmu juga tidak harusnya terpedaya dengan golongan yang berkata, dahulu kami belajar ilmu dengan niat bukan kerana Allah, tetapi tabiat ilmu sendiri tetap membawa kami membetulkan niat supaya ikhlas mata-mata kerana Allah. Siapa dia kata ni? Ini kata-kata Imam Ghazali. Kita kena tengok balik kronologi kata-kata ini. Imam Ghazali kata bila ni? Waktu ayah dia meninggal. Bila ayah dia meninggal, dia tak ada belanja nak apa ni? Nak belanja, maka orang yang penjaga dia tu dinasihatkan supaya hantar Imam Ghazali ke sekolah asrama penuh. Sekolah asrama penuh zaman dulu semuanya wakaf. Maknanya boleh makan, boleh kitab, boleh apa. Sekarang ni asrama penuh pun mahal juga bayar. 400 bulan. Letih kita duduk cari PT. Bayar anak nak. Itu yang ibarat. Jadi Imam Ghazali kata, kita masuk asrama penuh ni kerana nak makan, tapi Allah Ta'ala jadikan ilmu itu sendiri menyebabkan kita jadi ikhlas. Dia pergi bukan kerana nak harta, kerana nak belajar. Jadi kita kena, kerana ilmunya dimaksudkan oleh orang yang berkata demikian ialah ilmu-ilmu berkenaan Al-Quran dan hadis, sirah Nabi dan para sahabat. Jadi kita kena tengoklah apa dia persepsi kata-kata Imam Ghazali ini. Jangan kita buat gitu saja. Ilmu-ilmu tersebut sebenarnya mengandungi pengajaran-pengajaran yang menakutkan dan berbentuk memberi amaran yang akan menambahkan lagi rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Sekiranya ia tidak memberi kesan segera, mungkin akan memberi kesan yang pada masa akan datang. Manakala mempelajari ilmu kalam, tengok dalam kita kata apa? Ilmu fa'amma ilmul kalam wa ilmul khilaf. Ilmu kalam ni perbahasan ilmu akidah berdasarkan kepada hujah-hujah falsafah. Dan ilmu khilaf, hukum hakam yang menimbulkan kekhilafan di kalangan ulama, ia tidak dapat merubah seorang yang mencintakan dunia untuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia akan terus-menerus mencintai dunia dan mengambil berat terhadapnya sehingga ke akhir hayatnya. Jadi berat juga ni. Kita kena tengok nota kaki dia sikit, apa maksud dia. Kalau tidak kita salah faham pula. Mungkin ilmu kalam memang benar, tidak boleh dilakukan lagi. Manakala ilmu khilaf ulama, Syafi'i kata, Malik kata gini, bukan semuanya sedemikian, bahkan perlu dilihat dalil-dalil mengenainya, perkara yang menjadi khilaf tersebut. Jadi ada setengah orang ni bila kita ajar masyarakat, ini pandangan Pak Mazhab, dia kata tak boleh mencelarukan masyarakat. Jadi anak kata, di zaman kita hari ni, di zaman dunia langit terbuka ni, ilmu khilaf ni patut diajar supaya masyarakat faham, tidak berkelahi. Kalau tidak, masalah kita ni. Tak pergi ke masjid haram, imam tak baca kunut, tak pergi sembahyang subuh di masjid. Sebab dia dengar khilaf kata fatwa tak sah kerana tak baca kunut, tak kuat akan baca bismillah. Jadi kalau kita tak ajar benda-benda macam ni, masyarakat kita jadi keliru dan lagi celaru. Yang kedua,
memberi dan mengambil faedah. Ini memberi dan mengambil faedah daripada orang. Itu dalam bab mana? Dalam bab bercampur dengan manusia, mengambil manfaat. Maksud mengambil manfaat daripada orang lain ialah melalui pekerjaan dan atau muamalah. Seorang yang berhajat kepada berbuat demikian, dia perlu meninggalkan uzlah. Sekiranya dia sudah memiliki segala keperluan hidupnya, ketika itu lebih afdal dia beruzlah. Namun begitu, jika tujuan dia bekerja adalah untuk bersedekah daripada harta yang diperolehnya yang lebih dari keperluannya, maka berbuat demikian lebih afdal daripada beruzlah. Tetapi jika beruzlah memberikan lebih faedah kepada dirinya, di mana dia dapat mengenali Allah dan berjinak dengannya secara terang dan jelas, bukannya berasaskan sangkaan dan khayalan yang merosakkan, maka beruzlah lebih afdal daripadanya. Berhubung dengan memberi manfaat kepada orang ramai, ia boleh berlaku sama ada melalui harta atau tenaganya untuk memenuhi hajat dan keperluan mereka. Sesiapa yang mampu berbuat demikian berasaskan batas-batas syarak, ia lebih afdal dan mulia daripada beruzlah untuk melakukan solat sunat dan amalan fizikal semata-mata. Namun bagi sesiapa yang beramal melalui hatinya dengan sentiasa berzikir atau berfikir, maka kerja-kerja duniawi lain tidak akan dapat menyamai atau menandingi kelebihannya. Jadi payah jugalah kita nak buat apa ni? Nak buat penilaian. Yang ketiga, at-ta'dib wa ta'addub. Ini bahasa Arab kata at-ta'dib wa ta'addub. Artinya mendidik diri sendiri dan mendidik orang lain. Maksudnya ialah melatih diri terhadap sifat keras hati manusia dan bermujahadah dalam menghadapi mereka yang menyakitkan, serta menunduk dan mengalahkan nafsu syahwat. Semua ini lebih mulia daripada beruzlah. Jika seorang yang belum terdidik akhlaknya, perlu dipahami bahawa latihan ini bukanlah bermaksud semata-mata latihan sebagaimana melatih binatang, bukanlah semata-mata menjinakkannya, tetapi merupakan satu wasilah, cara agar ianya dapat ditunggangi menuju ke mana-mana destinasi. Kalau hayawan tu kita latih untuk nak naik dia aja. Tubuh badan yang dibekalkan dengan nafsu syahwat merupakan tunggangan dalam perjalanan menuju ke akhirat. Ini bandingan dia. Sekiranya nafsu tidak dikuasai dan dikalahkan, menjinakkannya dengan ubudiyah, dengan mengabdikan diri kepada Allah, pasti perjalanan itu akan tergendala di tengah jalan. Sesiapa yang menghabiskan sepanjang umurnya dengan latihan, keadaannya samalah seperti seorang yang hanya melatih binatang tunggangan tapi tidak pernah menungganginya sepanjang hayatnya. Kita duk latih saja. Jadi nafsu kita ni pun kita duk latih suruh jadi baik, tapi tak beramal-amal juga lepas pada tu. Dia tidak mendapat apa-apa faedah daripadanya kecuali terselamat dari gigitan dan tendangannya sahaja. Ia juga satu faedah, namun bukannya matlamat latihan tersebut. Seorang rahib ni ahli ibadat, disapa, "Wahai rahib," dia menjawab, "Aku bukan seorang rahib. Aku hanyalah seekor anjing yang banyak menggigit, dan aku sentiasa menahan diriku dari menggigit manusia." Ya Allah, maknanya kita ni tak lagi kekeh orang begitu kan. Wa ana innama ana kalbun aqur, maknanya anjing yang suka gigit orang. Maksudnya banyak duk mengumpat orang, banyak duk berapa, banyak duk ni. Dia tak mengaku dia tok guru. Kita rahib tu mana tok guru lah zaman kita hari ni. Buat kita ni pakai nak jadi ulama belaka. Sifat ini baik bagi orang yang asalnya sentiasa menggigit, tetapi dia tidak boleh berpada setakat itu saja. Mana kalau kita ni suka sangat duduk mengumpat orang, cerita orang, duduk maki orang, kita diam, latih dulu. Manakala at-ta'dib pula ialah mendidik orang lain dengan akhlak yang mulia, di samping mengingatkannya tentang penyakit-penyakit halus yang merosakkan hati. Ia mungkin timbul ekoran daripada menyebarkan ilmu sebagaimana yang telah disebutkan dahulu, seperti riya, ujub dan seumpamanya. Jadi bila kita sebar ilmu ni, dia akan marilah perasaan-perasaan yang tersebut. Al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat daripada uzlah ni apa dia? Al-isti'nasu wal inas. Saling berdampingan antara satu sama lain. Kadang-kadang hukumnya adalah sunat, seperti berdampingan dengan orang yang bertakwa. Mungkin juga tujuannya untuk menenangkan hati yang sedih kerana bersendirian. Justru dia berdampingan pada waktu tertentu dengan seseorang yang tidak akan merosakkan hari-hari depannya. Oleh itu, apabila bergaul dengan manusia, dia hendaklah memastikan percakapannya sentiasa berkisar tentang perkara-perkara agama. Jadi kita nak istiqnas. Al-faidatul khamisah fi nailis sawab wa inalatihi.
Yang kelima, mendapat pahala dan menjadikan orang lain turut sama mendapat pahala. Ini faedah kita bergaul dengan orang. Perkara-perkara yang boleh memberikan pahala kepada seorang ialah seperti menghadiri jenazah. Ada orang mati, kita pergi solat. Menziarahi orang sakit, semua ni ada kelebihan kan. Menghadiri majlis-majlis perkahwinan dan jemputan, semua ini akan mendatangkan ganjaran pahala kerana ia akan menggembirakan hati orang mukmin. Manakala yang kedua, iaitu turut menjadikan orang lain turut sama beroleh pahala, ialah dengan membuka pintu rumah agar mereka dapat datang untuk mengucapkan takziah, tahniah atau menziarahinya. Dengan itu mereka akan mendapat pahala. Demikian juga sekiranya mereka itu terdiri dari kalangan ulama, hendaklah diizinkan mereka menziarahinya. Jadi kalau ulama, orang-orang alim mari rumah kita, itu lebih cantik, kita dapat faedah daripadanya. Walau bagaimanapun, dia seharusnya membuat pertimbangan dan perbandingan antara memperolehi pahala melalui pergaulan dengan keburukannya. Dengan itu, dia boleh membuat keputusan sama ada hidup dengan pergaulan atau beruzlah. Dalam hal ini, kebanyakan golongan salaf lebih mengutamakan uzlah daripada pergaulan. Jadi Syekh kita masih lagi menguatkan pandangan dia nak kepada uzlah. Yang terakhir, al-faidatu as-sadisah at-tawadhu'. Faedah yang keenam, iaitulah bersifat tawadhu'. Sifat ini tidak akan wujud kalau keseorangan. Nak tawadhu' ke siapa? Kita berjalan tunduk sore kita. Akhir sekali riak sore orang panggil. Baik dengan riak sore, baik riak tunjuk orang. Kadang-kadang disebabkan takabur, dia memilih untuk uzlah. Mungkin dia tidak bergaul dengan orang lain di majlis-majlis kerana mereka kurang memulia dan mengutamakannya. Malah pergi aku pergi pun orang tak sebut-sebut nama kita. Ini contoh. Mungkin juga kerana merasakan dirinya lebih tinggi dan hebat atau seumpamanya. Tanda orang sebegini ialah dia amat suka jika dikunjungi, tetapi dia sendiri tidak suka menziarahi orang lain. Bahaya ni. Kita suka orang ziarah kita, kita tak ziarah orang. Dia gembira sekiranya ada orang kenamaan dan orang awam berkumpul di pintu rumahnya dan mencium tangannya. Beruzlah disebabkan perkara-perkara tersebut adalah satu kebodohan, kerana sifat tawadhu' tidak akan merendahkan atau menjatuhkan kedudukan orang yang berpangkat tinggi. Fa iza arafta fawaidil uzlah wa ghawailuha. Kesimpulan kitanya, apabila kamu mengetahui kelebihan uzlah dan keburukannya, jelaslah bahawa menghukumnya secara mutlak adalah penghukuman yang salah. Mana kita kata lebih uzlah, lebih bercampur, salah. Sebenarnya ia bergantung kepada keadaan individu itu sendiri, keadaan teman pergaulannya, faktor yang mendorongnya bergaul. Apakah keburukan daripada pergaulannya, dan dibandingkan pula dengan faedah-faedah yang dia akan perolehi daripada pergaulan tersebut. Ketika itu akan ternyatalah manakah yang lebih afdal, sama ada bergaul atau beruzlah. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala berkata, al-inqibadu 'anil nasi maksabatun lil adawah wal inbisatu ilaihim majlabatun lisu. Tengok Imam Syafi'i kata, enggan bergaul dengan manusia boleh menyebabkan permusuhan, manakala berlebihan dalam pergaulan boleh membawa kepada kejahatan. Oleh itu, jadilah orang yang pertengahan antara keduanya. Sesiapa yang menyebut selain dari apa yang telah dibincangkan ini, kata di Syekh kita ni, dia tidak akan sampai kepada maksudnya yang sebenar. Tujuan perbincangan ialah agar dia menilai keadaan dirinya. Dia tidak boleh menghukum orang lain sama sepertinya, sedangkan keadaan mereka berbeza. Jadi kita tak nak kata, kalau kita nak uzlah, biar dia uzlah dengan pandangannya sendiri. Dan kalau kita rasa kita nak bercampur, bercampurlah. Yang perbincangan penutup pada bab ini, adabul uzlah. Ada adab beruzlah. Jadi kalau kita pilih uzlah, apa dia adab? Yang pertama, beruzlah dengan niat menghalang kejahatan terhadap orang lain dan menyelamatkan dirinya daripada kejahatan manusia yang jahat. Juga menyelamatkan diri daripada kecuaian dalam menunaikan hak-hak kaum muslimin dan menumpukan sepenuh perhatian untuk beribadat kepada Allah setiap masa. Inilah adab-adab yang nyata dan terang. Adab yang kedua, sentiasa dalam keadaan berilmu, beramal, berzikir dan berfikir semasa berkhulwat.
Dengan itu dia dapat memetik hasil daripada uzlah. Dia seharusnya memastikan orang yang lain tidak menziarahi dan mengganggunya agar dia dapat melapangkan waktunya. Dia juga adalah mengelakkan diri dari bertanya khabar tentang mereka, mendengar berita-berita palsu yang membawa fitnah, dan juga apa sahaja perkara yang menyibukkan manusia. Ini kerana kesemua perkara tersebut boleh mengganggu hatinya dan akan terbawa-bawa dalam ingatannya ketika salat. Kesan berita yang sampai kepada pendengaran adalah seperti biji-bijian yang ditaburkan di atas tanah. Akhirnya akan tumbuh benda-benda yang tak baik. Yang ketiga, berpada dengan kehidupan yang sederhana kerana keinginan kepada kehidupan yang selesa akan memaksanya bergaul dengan orang ramai. Yang keempat, bersabar menghadapi kerenah manusia, iaitu dengan tidak mempedulikan pujian atau kejian manusia disebabkan dia beruzlah atau tidak bergaul dengan mereka. Semuanya itu boleh mempengaruhi hati yang boleh membantutkan perjalanannya menuju ke akhirat. Yang kelima, mempunyai teman yang soleh dan dia boleh berehat seketika dengannya dari kepenatan beribadat. Jadi kita berkawan orang baik, bincang-bincang tentang agama, tentang akhirat. Ini akan membantunya untuk terus beribadat pada waktu seterusnya. Bersabar ketika beruzlah tidak akan sempurna melainkan dengan memutuskan perasaan tamak kepada dunia. Perasaan tamak itu akan terputus dengan angan-angan atau cita-cita yang pendek, iaitu dengan mengandaikan bahawa apabila berada di waktu pagi dia mungkin tidak sempat hidup sampai ke petang. Begitu juga apabila berada di waktu petang dia mungkin tidak sempat hidup sehingga ke pagi. Dengan itu mudahlah dia bersabar di sepanjang hari. Jadi kita ingat, mungkin aku petang ni mati dah. Jadi ingat. Yang keenam, yang terakhir, apabila hati sudah mula merasa kesepian kerana beruzlah, hendaklah dia banyak mengingati mati dan keadaannya ketika berseorangan dalam kubur. Sesiapa yang tidak dapat berjinak atau tidak merasa seronok apabila mengingati Allah dan mengenalinya, pasti dia tidak akan mampu menghadapi suasana berseorangan yang menggerunkan selepas mati. Sesiapa yang berjinak hatinya, yang jinak hatinya dengan berzikir kepada Allah dan mengenalinya, mati itu sendiri menjadi penghiburnya, kerana mati tidak membinasakan kemesraan dan ma'rifahnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berkenaan orang yang mati syahid, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Surah Ali Imran 169. Jadi setiap orang yang tulus berjihad melawan hawa nafsunya merupakan orang yang syahid, sebagaimana diriwayatkan daripada sebahagian sahabat yang berkata, sahabat kata apa di sini? Kami pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Ini kata-kata raja'na minal jihad asghar ilal jihad akbar. Ini jangan kata sahabat, ini hanya kata-kata para ulama. Ada yang mengatakan jihad yang besar itulah jihad mati, jihad nafsu, jihad kecil. Kita mengatakan memang ada kebenarannya dalam isu ini, sebab nak lawan nafsu kita bukan satu benda yang mudah, yang ringkas. Jadi para jemaah, alhamdulillah, pengembaraan kita dalam bab uzlah ini agak panjang, tetapi kalau tak baca semua kita tak faham. Nak uzlah ke nak bercampur? Maka Syekh kata di sini, tengok kepada individu masing-masing di antara keadaan kita, mampu atau tak mampu, dan apa faedah, apa kesannya, barulah kita boleh buat penilaian yang baik. Jadi kalau kita nak uzlah, biarlah kita ada ilmu tentang apa yang kita nak kata. Nanti duk uzlah mengaji pun tak, apa nak jadi, jadilah. La, itu tidak betul. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita dalam bab yang ke-13, Kitab Adabis Safar, kitab adab bermusafir. Dalam perbincangan kita akan datang, insyaAllah.